KPM. Assalamualaikum dan selamat malam. Apa khabar kepada anda semua yang sedang menonton Didik TV KPM pada malam ni? Kita bersama dalam Road to Success STPM 2020 bersama dengan saya Azhar Hilmi. InsyaAllah, walau di mana pun anda berada, mungkin ada yang sedang risau, tengah macam fikir, alamak esok ni ada subjek sejarah untuk peperiksaan esok jam 11 pagi. Tapi jangan risau, malam ni kita nak santai sama-sama, kita nak ulang kaji sama-sama untuk subjek sejarah ini dengan cikgu yang akan kita bawakan pada malam ini. Tapi jangan lupa, walau di mana pun kita berada, kan ada negeri yang PKPP, ada negeri yang PKPB, tetapi ingat SOP tetap kita kena jaga. Yang mana kita perlu menjaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter antara satu sama lain dan juga memakai pelitup muka wajib bila mana kita berada di tempat awam serta kerap sanitasi tangan kita untuk sama-sama kita nak memutuskan rantaian wabak COVID-19. Baik, tak kenal maka tak cinta. Kita nak tahu siapakah guru yang akan bersama dengan kita pada malam ini. Jom sama-sama kita saksikan video profil ini. Itu dia, buat yang biasa hingga jadi luar biasa. Kita bersama dengan guru kita pada malam ini. Kita bersama dengan Cikgu Abdul Syukur. Assalamualaikum Cikgu. Salam Zah. Apa khabar Cikgu? Sihat Cikgu? Sihat Alhamdulillah. Semua tengah nervous ni Cikgu. Adik-adik kita dekat luar sana yang sedang menonton pada ketika ini tengah nervous sebab esok exam dah ni. Alamak, macam mana Cikgu? Betul lah. Saya percaya walaupun mereka nervous, mereka sedang berusaha bersungguh-sungguh. Itu dia. Dah baca banyak dan tunggu masa saja untuk nak keluarkan apa yang idea. terbuku dalam hati, apa yang bermain di fikiran. Itu dia akan dikeluarkan esok di atas kertas jawapan jam 11 pagi Cikgu. Baik, tapi sebelum kita nak mulakan kelas kita Cikgu, kita nak ulang kaji sama-sama. Kita seperti yang saya maklumkan tadi, kita nak kena jaga SOP walau di mana pun kita berada. Sekarang ni saya dengan Cikgu kita berada sekurang-kurangnya 1 meter untuk SOP kita, penjarakan fizikal. Kita pakai pelitup muka dan sekarang ni saya dah bawa Cikgu ke meja keramat saya Cikgu. Itu dia. Okey, disebabkan kita dah menjaga penjarakan fizikal, kita dah pakai pelitup muka dan sekarang ni kita ada juga sanitasi tangan. Kita nak kena sanitize tangan kita. Silakan Cikgu, Cikgu dulu. Okey, terima kasih. Saya mulakan. Okey, itu dia. Baik, kita dah sanitize Cikgu, kita dah jaga penjarakan fizikal, kita dah boleh buka face mask kita Cikgu. Itu dia. So bila mana kita buka face mask, kalau anda mungkin pakai yang macam ni, so make sure sebolehnya janganlah kita ulang pakai kan. Pakai yang baru. Kalau yang dah ni dah pakai dah, so boleh buang kan. Buang di tempat yang betul lah, buang dalam tong sampah macam saya ni. So saya kena simpan dalam poket dulu ataupun kalau ada kes boleh simpan dalam kes. Baik Cikgu, kita takkan berdua Cikgu. Kan kita akan bersama juga dengan adik-adik kita. Malam ni special Cikgu sebab adik-adik kita ni daripada seluruh Malaysia ada. Kan ada daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Abdul Razak, ada daripada SMK Sungai Choh Rawang, SMK Bingkor Keningau Sabah, ada juga SMK Langkawi dan SMK Batu Kawan yang akan bersama-sama dengan kita pada malam ini. Kita persilakan adik-adik kita, di manakah adik-adik kita yang sedang nervous kan yang akan bersama dengan kita malam ini. Okey, Assalamualaikum. Hai, apa khabar semua? Boleh unmute mic, kita nak dengar suara sikit. Hai, okey, semua dah ready. Baik, kita nak berkenalan. Bolehkah kita nak berkenalan dengan adik-adik kita malam ni? Kita mulakan dengan adik Tiffany, bolehkah? Boleh, boleh. Okey, silakan. Selamat sejahtera. Selamat sejahtera. Nama saya Tiffany Amber, anak Fredrik dari SMK Tun Abdul Razak, Kuching, Sarawak. Wah, kami orang Sarawak ni. Itu dia. Baik, terima kasih Tiffany. Dan kita terus kepada adik Muhammad Adib. Kita nak berkenalan dengan adik-adik kita. Selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam. Nama saya Muhammad Adi Haris bin Razman daripada Sekolah SMK Sungai Choh, Rawang.
Itu dia. Ini anak student cikgu lah ni. Ya. Itu dia pelajar cikgu. Kita nak tengok malam ni adik-adik kita ni untuk ulang kaji sama-sama. Baik, seterusnya adik Putri Alia. Kita berkenalan dengan adik Putri Alia. Assalamualaikum. Selamat Waalaikumsalam. Nama saya Putri Alia Natasha. Juga dari SMK Sungai Chou, Rawang. Itu dia. Akan ambil orang Sarawak juga ni. Baik, kita teruskan dengan adik Ismah Hanafi. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Yap. Ismahan binti Mhm. dari Keningau Sabah, SMK Bingkor Keningau Sabah. Keningau Sabah. Salam Okey, perkenalan. bakal salam sejahtera. InsyaAllah kita nak ulang kaji sama-sama. Maaf kasih dia Putri Alia tadi dari Rawang cikgu. Ya, Bukan Sarawak, bukan Sarawak. Cikgu jeling-jeling je saya tadi. Saya perasan, wah daripada Rawang. Baik, kita teruskan dengan adik Syekh Muhammad. Tidak tengok lagi. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Nama saya Syekh Muhammad Yusof bin Syekh Farid dari SMK Masuri Pulau Langkawi. Tu dia ni orang Kedah ni Pulun Kedah Pulun. Tu dia orang kampung. Baik, yang terakhir adik Q Yet Eng, silakan. Salam sejahtera. Saya Kyu Eng dari SMK Batu Kawah, Kuching, Sarawak. Itu dia. Ini orang Sarawak juga. Kami orang Sarawak. Baik, selamat datang semua adik-adik kita ke studio Didik TV malam ni. Walaupun kita tak dapat berjumpa secara berdepan kan, tapi kita berjumpa secara maya. Tidak menjadi halangan untuk kita nak ulang kaji sama-sama. Baik, cikgu, subjek sejarah ni selalu orang cakap alamat susahnya sebab nak kena ingat fakta-fakta. Kita nak tengok apa pandangan adik-adik kita berkenaan dengan subjek sejarah ini. Jom kita saksikan video ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Irfan Izzah, alumni SMK Sungai Chou, Rawang. Kenapa kena belajar sejarah? Sejarah ini diperlukan untuk menjadi panduan kepada kita supaya perjalanan di hari hadapan menjadi lebih terarah. Jika kita tak belajar sejarah, kita akan ulangi kesilapan yang sama. Macam dalam kehidupan kita. Oleh itu, sejarah ini mempunyai nilai yang amat berguna dalam memberi pengajaran dan iktibar kepada masyarakat, individu dan negara. Sekian saja pada saya. Terima kasih. Okay, nama saya David Shaw. Saya belajar di SMK Sungai Chou dan saya belajar sejarah di sini. Saya seronok belajar sejarah sebab saya dapat mengetahui pelbagai pengetahuan tentang sejarah yang apa-apa yang berlaku di lepas, saya harap saya akan dapat keputusan yang baik dalam sejarah. Terima kasih. Saya Kamal Zaman bin Hamzah, bapa kepada Muhammad Akmal Amin. Harapan saya semoga anak saya dan semua calon STPM tahun ini dapat menduduki peperiksaan dengan yakin dan tenang, akhirnya mencapai kejayaan yang cemerlang dan berpeluang untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Saya Muhammad Suhaimi bin Abdullah, Ketua SMK Sungai Chou. Berdoa semua calon STPM 2020 akan beroleh kejayaan cemerlang dalam peperiksaan supaya mereka akan dapat melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian tinggi yang akan pada masa yang akan datang. Itu dia pandangan adik-adik kita berkenaan dengan subjek sejarah. Selalu orang bila sebut sejarah ni orang takut sikit sebab berkait dengan fakta. Tapi saya suka dengan apa yang adik kita sebut tadi, yang mana sejarah kalau kita tak belajar, berkemungkinan besar kita akan ulangi ataupun lakukan kesilapan yang sama. Baik, cikgu. Selalu mungkin kita nak bersama dengan cikgu pada malam ni. Mungkin apa yang kita nak belajar ataupun kita nak ulang kaji sama-sama berkenaan dengan sejarah Malaysia dan Asia Tenggara ni malam ni. Okay, saya akan membimbing pelajar untuk saat akhir. Yep. Saya rasa pelajar memang rasa terbeban. Okay, ada yang rasa cukup ke apa yang mereka pelajar sampai ini dan mampukah mereka untuk menjawab soalan pada hari esok. Saya rasa mereka semua sudah bersedia sebab mereka adalah pelajar yang cemerlang. Amin. Jadi kita teruskan dan teruskan bersama saya selepas ini.
Itu dia. Cikgu pun bersemangat. Saya pun jadi bersemangat, cikgu. Nak ulang kaji sama-sama berkenaan dengan subjek sejarah Malaysia dan Asia Tenggara pada malam ni. Tapi cikgu, kita bagi adik-adik kita prepare yang mungkin berada di rumah tu sedang siap-siap buku dan juga kertas nak catat apa yang cikgu nak sampaikan pada malam ini. Kita nak berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata. Saya sembah pembuka bicara. Hai, saya Syasha Irina binti Daniel Sani. Ingin mengucapkan selamat Hari Guru untuk guru-guru tersayang di Sekolah Kebahasaan Terbarukan Mesir dan semua guru di seluruh Malaysia. Dalam situasi pandemik COVID-19, dirimu utama frontline yang tidak pernah jemu memberi ilmu kepada kami. Terima kasih, Cikgu. Kembali bersama dengan saya Azhar Hilmi dalam Road to Success STPM 2020. Baik, rakan-rakan kita semua dah ready ke untuk ulang kaji sama-sama pada malam ini? Kalau dah ready, cuba angkat thumbs up sikit. Boleh ke? Itu dia. Semua dah ready sebenarnya dan tak sabar nak ulang kaji sama-sama subjek kita sejarah Malaysia dan Asia Tenggara. Tetapi ingat, di mana sahaja kita berada, sentiasa membudayakan norma baharu. Baik, cikgu. Okay. Cikgu dah ready, cikgu? Sedia. Okey, jom. Saya pun tak sabar nak ulang kaji sama-sama dengan cikgu. Silakan, cikgu. Okey. Pertama sekali, untuk menghadapi peperiksaan, esok pukul 11 pagi, saya bawa 5 perkara untuk dihuraikan pada hari ini. Ya. Pertama sebelum kita menjawab soalan, kita perlu faham apakah kehendak soalan. Jadi kalau sebab tak ada kehendak, kita tak akan tahu apa yang sebenarnya soalan itu mahu. Ya. Bukan kita menjawab bukan apa yang kita tahu, tapi apa yang soalan itu mahu. Itu yang penting. Ramai calon silap dia rasa dia jawab itu betul sebab dia tidak memberi apa yang sebenarnya kehendak soalan itu. Itu yang pertama yang perlu kita fahami. Yang kedua, saya akan memberi satu contoh esei yang dikatakan esei yang baik, yang kompeten. Dan esei ini tidak semestinya kita menjawab berdasarkan fakta semata-mata. Fakta itu berada dalam bagaimana kita mengolah yang dipanggil sebagai takulan ataupun membuat reasoning. Itu yang saya akan tekankan nanti. Dan bahagian ketiga, kita akan melihat bagaimana dalam masa yang singkat, iaitu 30 minit dalam satu soalan, bagaimana kita nak menguruskan masa untuk menjawab 4 soalan dalam masa 2 jam dan memilih daripada 6 soalan, memilih 4 yang terbaik untuk memenuhi masa yang tepat. Itu yang kita kendaki. Dan yang keempat, kita akan melihat kelemahan yang biasanya dilakukan oleh calon-calon. Dan kita cuba mengelakkan daripada mengulangi kesilapan yang sama. Dan yang kelima, saya akan membawa kepada apakah sepatutnya kita lakukan bila kita berada di bilik ataupun di dewan peperiksaan.
Jadi teruskan bersama saya. Selepas ini kita lihat apa yang sepatutnya pelajar kuasai satu demi satu. 5 perkara penting ni cikgu yang nak dikuasa, dan saya perasan nak uruskan masa pun penting juga cikgu nak jawab soalan. Itu dia. Masa itu menentukan kehidupan kita sebenarnya. Wow, Kalau kita bijak menguruskan masa, kita adalah insan yang tidak rugi sebenarnya. Masya-Allah. Itu dia. Baik cikgu, jom saya nak ulang kaji sama dengan cikgu. Silakan cikgu. Kita teruskan. Ya. Okey. Okey, ini yang dikatakan sebagai apakah kehendak soalan. Saya rasa pelajar-pelajar saya, Muhammad Adib, Putih Alia sudah biasa. Begitu juga dengan pelajar-pelajar saya yang berada di Sabah dan juga di Sarawak. Dan juga di Malaysia khususnya. Sebab mereka didedahkan dengan apa yang dikatakan sebagai kehendak soalan. Kita lihat, kita ulang kaji bersama. Yang pertama, dalam kehendak soalan seperti yang saya katakan tadi, iaitu apa yang soalan mahukan. Itu yang ramai pelajar silap. Ini sebab pelajar tidak memberi apa sebenarnya yang soalan itu minta. Contoh, saya bagi contoh yang pertama. Jelaskan peranan raja dan pembesar di negeri-negeri Melayu sebelum 1874. Okay? Jadi, soalan itu jelas, mudah. Dalam soalan ini, kalau kita lihat, kehendaknya dua saja, iaitu peranan. Peranan siapa? Peranan raja dan pembesar. Jadi, kita hanya memberikan peranan raja dan pembesar. Peranan raja dan pembesar. Di mana? Itu juga persoalannya. Di negeri-negeri Melayu. Jadi maksudnya di tanah Melayu. Sebab sebelum 1874. Jadi pelajar kena ingat, dalam kehendak soalan ini, soalan yang pertama. Kita ulang kaji bersama, ingat ini. Soalan yang pertama, daripada tema 1. Soalan yang pertama, sejarah Malaysia dari tema 1. Jadi tema 1, kita kena baca keseluruhan untuk menjawab soalan yang pertama. Dan soalan ini, kehendak soalannya mesti sebelum 1874. Iaitu, kenapa sebelum 1874? Kita tanya Muhammad Adib. Itu dia. Sila Adib, sila jawab, kenapa sebelum 1874? Apa yang dimaksudkan dengan sebelum 1874? Ya, saya. Ya, silakan. 1874 itu tahun di mana mulanya British campur tangan dalam pemerintahan negeri-negeri Melayu, tanah Melayu. Okey, tepat sekali. Bagus. Itu dikatakan sebelum campur tangan Barat. Maksudnya sebelum British meletakkan kuasanya di negeri-negeri Melayu, khususnya Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Sungai Ujong pada tahun 1874. Itu yang pertama. Itu perkara yang penting yang kita katakan sebagai apa yang diperlukan oleh soalan. Contoh yang kedua, ini juga daripada tema 1 tetapi bahagian B, sejarah Asia Tenggara. Huraikan peranan raja di Vietnam dari segi politik, ekonomi dan juga sosial. Dalam soalan ini kalau pelajar lihat, yang dikatakan kehendak soalan itu, kalau pelajar lihat, dalam ini sudah ada isi yang perlu kita jawab. Pelajar perlu jelaskan peranan. Siapa? Raja. Raja di Vietnam. Raja di Vietnam. Isinya 3 saja. Politik, ekonomi dan sosial. Betul, Azhar. Azhar juga pelajar saya yang bijak. Bila kita membaca soalan, jangan panik. Kita membaca soalan dan kita akan dapat memahami dan memberikan isi-isi penting berkaitan dengan soalan. Itu dia dah berikan. Isi kita adalah berkaitan dengan politik, ekonomi dan sosial sebelum kedatangan Barat. Itulah tema 1. Dia pelajar kena faham, kena jelas. Bila kita sebut soalan nombor pertama, sama ada soalan 1 di bahagian A, iaitu sejarah Malaysia sebelum penjajahan Barat. Begitu juga bahagian B, soalan nombor 4. Bahagian B, soalan nombor 4. Juga tema yang sama, tema 1 akan lebih menjurus kepada sistem pentadbiran tempatan sebelum kedatangan Barat. Jadi pelajar perlu ulang kaji dan menguasai topik-topik ini. Sudah pasti, sudah ada 2 soalan. Baik. Soalan 1 dan soalan 4. Baik, cikgu. Kalau saya tengok yang pertama cikgu sebut, jelaskan peranan raja dan huraikan peranan raja. Adakah jawapan soalan ini dia perlukan jawapan yang mengikut buku teks ataupun pelajar-pelajar boleh jawab mengikut ayat tersendiri? Nanti saya akan berikan contoh. Azhar. Okey. Yang kita hendak sebenarnya, jawapan pelajar itu berdasarkan kefahamannya. Bukan kita nak
soalan ataupun jawapan itu daripada mana-mana buku, daripada modul dan sebagainya ataupun contoh-contoh jawapan. Mengikut kefahaman mereka kefahaman tersendiri. itu. Sebab itu yang kita nak, itu yang membezakan di peringkat STPM. Sebab kita nak melihat pelajar yang kompeten yang boleh menggunakan fakta sejarah itu sebaik yang mungkin. Itu yang kita nak nilai, yang katakan jawapan yang baik. Itu dia. Baik cikgu. Okey. Kita teruskan ya. Silakan cikgu. Contoh yang ketiga. Bincangkan sebab-sebab penentangan masyarakat tempatan terhadap kuasa Belanda di Indonesia pada abad ke-19. Okey, satu lagi tips saya nak berikan. Okey, dalam tema 2 ataupun 3, bahagian B, ini adalah bahagian B. Pelajar-pelajar saya semua tahu tu. Bahagian B berkaitan dengan sejarah Indonesia ataupun Myanmar. 2 saja. Ini salah satu. Itu soalan nombor 5. Sama ada daripada tema 2 ataupun tema 3. Jadi tema 2 ini berkaitan dengan peluasan kuasa barat. Maksudnya penjajah sudah berada di kerajaan tempatan. Penjajah barat iaitu Belanda sudah berada di Indonesia. Okay? Penjajah British sudah berada di Myanmar. Itu yang dimaksudkan tema 2. Pelajar kena memahami apa yang ada semasa proses penjajahan barat, sama ada di Myanmar ataupun di Indonesia. Begitu juga di Tanah Melayu. Kalau kita balikkan, di Tanah Melayu, di abad yang di tema 1, pelajar masih ingat dalam tema 2, dalam tema 2 berkaitan dengan peluasan kuasa British di Tanah Melayu, termasuk juga peluasan kuasa misalnya apa dikatakan sebagai Raja Brooke di Sarawak dan juga Syarikat Berpiagam Borneo Utara di Sabah. Okay, semua itu berlaku semasa peluasan kuasa barat. Sama ada oleh kerajaan British sendiri ataupun oleh individu tertentu ataupun sebuah syarikat berpiagam. Okay, semua itu menyumbang kepada apa dikatakan sebagai tema 2 dalam bahagian A sejarah Malaysia, iaitu berkaitan dengan peluasan kuasa British di Tanah Melayu, dan juga di bahagian B soalan nombor 5 berkaitan dengan peluasan kuasa barat. Ingat tu pelajar. Okay, soalan nombor 5, peluasan kuasa barat sama ada di Indonesia ataupun di Myanmar. Tema 2 ataupun 3 itu akan memberi soalan nombor 5. Itu dia. Penekanan yang sangat penting bila cikgu sebut berkenaan dengan kehendak soalan. So, rakan-rakan kita di Google Meet, adakah setakat ini faham dengan apa yang cikgu sampaikan? Semua anggota. Kalau faham, cuba bagi thumbs up sikit. Itu dia. Semua faham. Semua setakat ni dah get ready dah cikgu. Kalau kita tengok tadi jawapan daripada adik pun memang sangat ready lah ni nak jawab peperiksaan esok. Kalau kita lihat mereka pun nampak tu ceria dan nampaknya mereka bersedia. Itu yang kita mahukan. Dan saya harap semua pelajar-pelajar kita di luar juga bersedia, yakin untuk menghadapi peperiksaan pada esok. Kita masih ada masa, kita masih boleh ulang kaji. Kita teruskan. Baik cikgu, silakan. Yang kita perlu faham adalah tugasan soalan. Kehendak soalan berserta dengan tugasan. Itu apakah kehendak soalan? Kita dah faham kehendak soalan. Semua jelas kehendak soalan. Apa yang soalan mahu. Kita perlu jelaskan kehendak soalan itu dalam bentuk apa? Kita menjelaskannya. Kita menghuraikannya. Ataupun kita membincangkan apa yang dikehendaki oleh soalan itu. Okey, itulah tip penting. Bila kita membaca soalan dan kita menjawab soalan, jangan terus jawab. Jadi kita perlu fahami perkara yang pertama yang pelajar mesti kuasai adalah apakah kehendak soalan. Itulah kunci sebelum kita menjawab sesuatu soalan. Berdasarkan tugasan yang diberikan. Okey, itu sangat penting. Kita teruskan. Boleh? Boleh cikgu. Kita teruskan. Okey, ini contoh. Okey, saya bagi ringkasan. Bila kita nak mengulang kaji saat akhir ni untuk menghadapi peperiksaan. Jadi kita perlu bersedia. Macam saya katakan tadi, soalan nombor 1 daripada tema 1. Jadi apa yang ada dalam tema 1 yang perlu kita kuasai? Ini dia. Contoh dalam tema 1 bahagian B sejarah Asia Tenggara. Kita kena faham apakah peranan raja di Thailand. Peranan raja Vietnam. Peranan dia sama saja, peranan politik, ekonomi, sosial. 3 perkara tadi. 3 perkara saja. Kalau dia tanya peranan politik, kita beri politik. Kita tanya ekonomi, kita beri ekonomi. Kalau dia tak sebut, kita nyatakan ketiga-tiganya. Dalam masa yang saya katakan tadi nanti 30 minit. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, ini semua dipanggil institusi kemaharajaan di Vietnam dan juga institusi perajaan di Thailand. Dua ini. Pernah kalau soalan ditanya kedua-duanya sekali. So tak semestinya bukan satu saja. Dia ada sama ada satu-satu ataupun kedua-duanya sekali. Okey, itu perkara yang penting. Dalam tema
satu bahagian B ini juga, perkara yang kedua kita perlu lihat dari segi ekonomi. Ya. Okey, iaitu sama ada ekonomi tradisional ataupun ekonomi komersial. Dua saja. Dua perkara tradisional tadi. ataupun komersial. Ya. Sama ada ciri-cirinya ataupun kegiatan ekonomi tersebut. Ya. Okey, itu menjadi sebab kegiatan ekonomi ini telah berlaku sejak sebelum kedatangan barat. Ya. Sebab itu dia berada di tema 1 bahagian A dan juga tema 1 bahagian B. Sebab sebelum kedatangan barat. Ya. Okay. Yang ketiga adalah berkaitan dengan status sosial masyarakat. Begitu juga kalau kita lihat dalam tema 1 juga membicarakan tentang status sosial masyarakat. Itu susun lapis ataupun hierarki masyarakat yang perlu dilihatkan. Perlu difahami dan perlu dikuasai. Ya. So ketiga-tiga perkara ini adalah perkara yang sangat penting. So dia tidak semestinya bukan salah satu sahaja berpotensi untuk ketiga-tiga sekali keluar cikgu ataupun kedua-duanya ataupun sekali. Salah satu itu dia. Baik. Dan cikgu sebelum kita nak teruskan, kita nak bagi peluang kepada rakan-rakan kita untuk absorb dulu. Kita ambil dulu kan kepada rakan-rakan yang berada di rumah juga untuk absorb kejap. Kita akan berhenti rehat seketika. Kita kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali dalam Road to Success STPM 2020 bersama dengan saya Azhar Hilmi. Baik, tadi kita dah faham apa yang cikgu sampaikan. Tips yang pertama adalah kena faham kehendak soalan. Bukan setakat faham kehendak soalan, juga tugasan yang soalan itu mahukan. Baik, kita nak teruskan cikgu dengan kita punya teknik ataupun tips yang berikutnya cikgu. Silakan cikgu. Okey, yang kedua Azhar, untuk persediaan sebelum kita menghadapi peperiksaan. Okey, saya bagi satu contoh. Esei yang dikatakan cemerlang. Ya. Okay, esei yang cemerlang itu bukan 100% berdasarkan pada buku yang kita baca. Ya. Tetapi apa yang kita boleh keluarkan, kita boleh tuliskan dengan baik berdasarkan kefahaman kita. Okay, ini contoh saja. Ya. Pelajar, fahamkan. Ini hanya contoh. Tak semestinya ini adalah contoh yang terbaik. Contoh yang terbaik adalah daripada jawapan pelajar itu sendiri. Jadi bila kita baca, kita luahkan apa yang telah kita baca berdasarkan kepada kehendak soalan tadi. Ya. Saya bagi contoh kat sini. Okey, pertama sekali bila kita menjawab esei, dalam format esei, apa dia format esei? Putri Alia, boleh jelaskan? Beritahu rakan-rakan apa yang dikatakan sebagai format esei. Silakan. Sebelum saya jelaskan. Itu dia. Kita ulang kaji sama-sama untuk kena jawab malam ni dulu sebelum menjawab esok. Esok pagi. Baik, silakan adik Putri. Format esei terdapat teknik-teknik iaitu pengenalan, institusi, iaitu dinamikis, kesimpulannya dan juga kesimpulan. Betul. Okey, betul, cantik, bagus Okey. Bila kita nak menjawab soalan, okey, esei yang cemerlang itu mesti menjawab berdasarkan format esei. Okey, dalam format esei mesti ada 3 perkara seperti yang Alia cakap tadi. Pertama, mesti ada pengenalan. Okey, saya tak nak sentuh pengenalan. Pengenalan kita boleh tulis, nanti saya akan jelaskan nanti apa itu pengenalan. Okey, hari ini masa ini saya nak jelaskan pada para pelajar yang dikatakan sebagai isi. Bagaimana kita nak mengolah isi. Huraian, contoh dan huraian lanjutan. Jadi dengan huraian ini kita boleh memberi satu jawapan yang cemerlang. Okey, saya bagi contoh soalan ini. Bincangkan sebab-sebab penentangan masyarakat tempatan terhadap kuasa Belanda di Indonesia pada abad ke-19. Kenapa masyarakat tempatan menentang penjajahan Belanda? Okey, Syekh nak cuba? Syekh Yusof, silakan. Silakan, Syekh Yusof. Satu fakta boleh berikan. Berdasarkan idea kamu sendiri je. Apa yang kamu kata, mengapa penduduk Indonesia itu menentang Belanda? Silakan, Syekh. Okey, kena boleh unmute dulu mic. Okey, yang pertama sekali penduduk Belanda, penduduk
Indonesia menentang Belanda kerana orang Indonesia sendiri ditindas oleh Belanda. Okey. Apa dikatakan ditindas? Mengapa kita kata dia ditindas? Boleh beri contoh yang dikatakan penindasan itu? Ditindas, kita boleh ambil dari 3 aspek, politik, ekonomi dan sosial. Okey, beri satu contoh saja juga. Dari segi politik. Contoh kalau dari segi ekonomi, kita dapat lihat pihak penjajah iaitu Belanda mengenakan pelbagai cukai terhadap penduduk Indonesia. Hal ini menyebabkan penduduk Indonesia terbeban dan timbul rasa tidak berhati terhadap penjajah. Okey, bagus. Itu satu jawapan. Okay, itu yang saya katakan. Bila kita menjawab, kita menghurai, kita menjelaskan fakta. Itu sebab penentangan. Menentang faktor ekonomi. Contoh, sebab ekonomi. Saya dah berikan tadi. Sebab ekonomi, mereka ditindas. Berlaku penindasan barat dari segi ekonomi. Jadi, bila ditindas, apa contoh penindasan? Kita memberi satu contoh yang relevan dengan fakta. Itu yang kita nak. Iaitu contohnya dikenakan pelbagai jenis cukai yang membebankan. Jadi mereka sudah pasti tak puas hati. Mereka marah kepada penentang, kepada penjajah. Itu satu contoh. Dan kita boleh hurai lagi banyak perkara berkaitan dengan sebab penentangan terhadap Belanda di Indonesia dari segi ekonomi. Faktor lain. Perkara lain yang berkaitan dengan fakta ekonomi. Itu yang kita nak. Kita nak pelajar boleh menggunakan bahasa mereka sendiri berdasarkan kefahaman mereka untuk memberi kaitan dengan fakta utama yang dinyatakan. Ini dihuraikan dengan lebih lanjut. Dan aspek ini dipanggil takulan. Pelajar mesti membuat takulan, iaitu reasoning. Menakul dengan baik tentang sesuatu fakta. Itulah kemahiran yang mesti ada kepada para pelajar. Jadi bila kita boleh memberikan satu takulan yang baik, kita akan memperolehi markah yang baik. Sebab bila dinilai dari segi pemeriksaan, kita akan lihat dari segi pengetahuan. Pertama, pengetahuan yang menyumbang 8 markah. Satu esei 20 markah. 20 markah. 20 markah satu esei. Daripada 20 markah itu, bagaimana kita nak memperolehi 20 markah? Dalam esei yang saya katakan cemerlang tadi, pertama dinilai dari segi pengetahuan. Itu pengetahuannya tentang sebab perluasan kuasa Belanda ataupun penentangan terhadap kuasa Belanda. Sebab yang pertama sebab ekonomi. Itu adalah pengetahuan. Ekonomi itu adalah pengetahuan. Dan kita jelaskan pengetahuan itu, itulah dipanggil takulan. Tapi kalau kita hanya sebut ekonomi, kita tidak huraikan. Kita tidak memperolehi markah. Sebab pengetahuan itu tidak dinyatakan. Pengetahuan mesti dijelaskan, mesti dibuktikan. Baru kita boleh memberi jawapan yang mendapat markah yang baik. Baik cikgu. Sekiranya kalau mungkin pelajar memberikan huraian tetapi tidak disertakan contoh terhadap dalam jawapan yang diberikan oleh pelajar. So adakah markah hanya masih dikira ataupun tidak ada markah langsung ke macam mana cikgu? Satu soalan yang bagus, Azhar. Pelajar ni pastikan betul apa dikatakan oleh Abang Azhar tu. Contoh, contoh ini hanya untuk mengukuhkan kita punya kefahaman. Kalau kita ada satu contoh yang relevan, walaupun mungkin kita tak ingat nama raja tersebut, tapi kita sebut Raja Vietnam, Raja Selangor, contoh. Tak apa, kita sebut raja. Okey, sebab kita tidak dapat memberikan satu contoh yang tepat. Tapi kalau kita boleh memberi satu contoh yang baik, yang tepat, cukai, kalau kita sebut cukai, berapa peratus? 6%, 5%. Itu satu contoh yang jelas. Itu lebih baiklah. Sekiranya diberi secara terperinci, lagi bagus. Tetapi sekiranya tidak dapat secara terperinci pun tidak ada masalah. Masih dikira sebagai markah. Masih boleh memberi markah. Baik, cikgu. Silakan, cikgu. Itu yang masukkan. Jadi, pelajar jangan rasa, bila kita ulang kaji di saat akhir, jangan rasa terbeban. Rasa nak ingat semua fakta. Perlu. Kita perlu faham main dia. Fakta utama yang perlu kita huraikan. Dengan memberi contoh yang kita boleh berikan. Baik, cikgu. Saya nak tanya juga rakan-rakan kita. Setakat ini, ada tak soalan yang mungkin nak diajukan kepada cikgu kita? Mungkin ada daripada Tiffany ke, Adib ke? Kalau ada yang mungkin nak bertanya soalan kepada cikgu, ini peluang ni sebelum masuk melangkah ke Dewan Peperiksaan esok pagi jam 11 pagi dah tak boleh dah nak tanya cikgu. Dah tak ada talian ayat dah. Kan waktu silakan. 100% kena jawab fokus pada soalan-soalan. Betul cikgu. Mungkin ada rakan kita yang nak bertanya soalan, silakan. Kalau ada yang bertanya soalan boleh unmute mic. Okey.
Setakat ni dia orang masih fokus cikgu. Cuba untuk Adam. Ada. Adib silakan. Ya, cikgu, saya ada soalan. Okey, silakan. Okey, cikgu, dalam faktor ekonomi, dalam bidang ni, kita ada jenis ekonomi komersial dan tradisional. Jadi, boleh tak dia jadi ekonomi tradisional, contoh pertanian, kita jadikan dia komersial? Okey. Dia bergantung kepada soalan. Adik, bergantung kepada kehendak soalan tadi. Maksud saya kata, apa pun kita kena rujuk kehendak soalan. Okey, kalau ditanya tentang ciri ekonomi tradisional ataupun ciri ekonomi komersial, dua perkara. Okey, ataupun ditanya kedua-dua ataupun salah satu. Ciri, kita hanya memberi ciri. Apa dikatakan ciri ekonomi komersial? Bila? Waktu bila? Adakah sebelum penjajahan barat ataupun selepas penjajahan barat? Itu yang perlu kita ambil kira. Jadi ada perbezaan. Contoh kita ambil ekonomi komersial. Kalau ekonomi komersial masih berlaku sebelum kedatangan barat. Misalnya di Johor, di mana sistem kancu, lada hitam dibuka oleh kongsi-kongsi yang diberi pajakan oleh pembesar di Johor waktu itu. Jadi itu berlaku ekonomi komersial sebelum British datang lagi. Tetapi bila kita kaitkan pula ekonomi komersial selepas British datang, maka ekonomi komersial itu berkembang. Khususnya misalnya kegiatan ekonomi perlumbungan biji timah secara meluas. Sehinggalah penggunaan kapal korek dan sebagainya. So, poinnya berbalik kepada soalan tadi. Mesti memahami kehendak ataupun tugasan soalan yang diminta oleh soalan tersebut untuk menjawab adakah antara komersial ataupun tradisional tadi. Baik, cikgu, itu dia. Menjawab persoalan, Adib. Kalau angkat thumbs up sikit kalau betul menjawab persoalan, itu dia. Itu baik. Cikgu, kita teruskan dengan yang seterusnya, cikgu. Contoh yang kedua. Pak Yah. Bincangkan peranan raja di Thailand dan Vietnam sebelum kedatangan kuasa barat. Okey. Saya hanya nak pelajar boleh kaitkan. Bila kita sebut peranan raja, aspek politik, apa benda yang ada dalam aspek politik. Ini dia. Ini yang dikatakan politik. Iaitu berkaitan dengan ketua kerajaan, ketua negara, berkaitan dengan badan perundangan, badan kehakiman, badan eksklusif dan sebagainya. Itu politik. Jadi kalau kita sebut ekonomi dalam ini, salahlah. Tidak memahamilah kehendak soalan tadi. Kita mesti jelaskannya dalam bentuk kolom. Okey, itu sangat penting. Bila kita sebut sosial, apa yang ada dalam sosial itu? Itu yang perlu dijelaskan. Okey. Bila sebut ekonomi, itulah perkara-perkara yang berkaitan dengan ekonomi. Ini kita tak campur aduk adat dalam ekonomi dan sebagainya. Okay, ini yang saya ingin jelaskan. Supaya pelajar, bila kita mengulang kaji, ini adalah keyword-keyword yang perlu kita pegang dan kita huraikan menggunakan ayat kita sahaja. Jadi kita pegang saja, kita hafal, kita ingat keyword ini dan huraiannya berdasarkan kefahaman kita tentang sesuatu perkara. Kita cuba. Ismah Hanani, boleh? Saya nak cuba kamu buat satu penjelasan. Ismah. Berkaitan dengan peranan Raja Thailand dari segi ekonomi itu, saya nak kamu cuba huraikan satu perkara saja. Dari segi sumber ekonomi. Bagaimana kita nak menjelaskan sumber ekonomi Thailand itu dikuasai oleh Raja Thai? Macam mana kita nak membuktikan, nak jelaskan perkara itu? Silakan. Cuba buat ayat berkaitan dengan itu. Berulang dia lain berfikir. Okay, peranan raja di Thailand, salah satu peranan Raja Thai ialah raja menguasai sumber ekonomi. Okay, bagaimana kita nak menjelaskan penguasaan ekonomi oleh Raja Thai? Boleh. Okey. Kalau peranan raja di Thailand dalam sektor ekonomi, dia menguasai tanah produksi raja untuk dijadikan pentadbiran. Okey, lagi? Boleh? Raja Thailand menguasai hasil-hasil negara seperti pungutan cukai, hasil pertanian, supaya dapat menjalankan perdagangan dan juga sistem dengan baik. Okey. Terima kasih. Betul, Isma? Okey. Dia boleh menjelaskan, itu yang kita nak. Okay, kita nak pelajar boleh, bila kita sebut tentang satu fakta,
Sepatah tadi sumber ekonomi dikuasai oleh Raja Thai. Jadi apa di sumber ekonomi? Tanah. Jelaskan bagaimana tanah itu adalah milik Raja Thai. Jadi rakyat hanya mengusahakan tanah milik raja. Okey, begitu juga kita berkaitan dengan buruh. Jadi, rakyat adalah milik raja. Okey, dalam sistem kerah dan serah kita panggil. Itu contoh yang kita boleh huraikan. Iaitu dikatakan sebagai penguasaan terhadap sumber ekonomi. Itu raja berkuasa ke atas itu. Jadi nampak tak? Maksudnya keyword itu penting untuk membolehkan kita hurai. Kita ada ini, kita boleh jawab dengan baik. Tak perlu risau untuk mengingat semua huraian, semua fakta-fakta yang lain. Yang penting adalah fakta-fakta utama yang kita kena faham dan jelaskan. Dan yang paling penting cikgu, bila kita faham dan jelaskan, kita boleh menghuraikan jawapan tadi mengikut kefahaman ayat kita tersendiri cikgu. Itu dia. Saya pun seronok sangat sebenarnya dapat ulang kaji sejarah Malaysia dan Asia Tenggara bersama dengan cikgu pada malam ini dan juga bersama dengan rakan-rakan kita di Google Meet. Tapi cikgu, kita nak berhenti rehat. Tapi sebelum kita berhenti rehat, kita nak bacakan. Ini sempena dengan sambutan Hari Guru tahun ini yang mana dengan tagline ataupun temanya berguru demi ilmu, bina generasi baharu. Kita dapat banyak ucapan Hari Guru daripada pelajar-pelajar dari seluruh Malaysia. Okey, sekarang ni antara yang dihantarkan kepada kita. Ini daripada adik Nur Ainul Balkis binti Muhammad Asri 4 Khadijah. Dia kata, wahai guru, kau ibaratkan api yang membakar, sanggup membakar dirimu sendiri demi anak didikmu yang tercinta untuk untuk menuju ke jalan yang benar. Itu dia kan simbolik guru-guru ini umpama lilin yang mana membakar diri mereka untuk memberi cahaya menerangi pelajar-pelajar untuk jalan yang benar, insya-Allah. Baik cikgu, kita nak berhenti rehat seketika. Kita bagi rakan-rakan kita untuk absorb dulu. Sebentar lagi kita akan bersama lagi. Jangan ke mana-mana. Terus stay di Didik TV KPM Road to Success STPM 2020. Jumpa kejap lagi. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Road to Success STPM 2020 dengan subjek sejarah. Kita belajar berkenaan dengan sejarah Malaysia dan juga Asia Tenggara bersama dengan Cikgu Abdul Syukur pada malam ini. Tadi cikgu sebut berkenaan dengan kalau disebut pasal peranan raja, dia ada 3 benda penting, indikator penting yang perlu kita bagi perhatian, yang mana kepada politik, ekonomi dan juga sosial, cikgu. Baik, kita nak teruskan kita punya sesi pada malam ni. Rakan-rakan kita masih boleh lagi, masih steady lagi untuk absorb apa yang kita boleh absorb malam ni. Sebelum kita nak menerus langkah ke dalam Dewan Peperiksaan esok pagi, cikgu. Baik, jom cikgu kita teruskan. Okey, langkah seterusnya. Okey, kita dah faham kehendak soalan, kita beri satu contoh yang bagaimana menghasilkan esei yang baik, yang cemerlang dikatakan, dan kita perlu menguruskan masa. Sebab pelajar semua tahu, kita perlu menjawab 4 soalan dalam masa 2 jam. Okay, dalam masa 2 jam, setiap soalan 30 minit. Kita jawab 4 daripada 6 soalan, berarti 1 soalan 30 minit. Jadi bagaimana kita nak menguruskan masa? Saya dapat banyak pertanyaan. Semua pelajar risau, cikgu macam mana nak uruskan 30 minit? Berapa banyak itu esei? Berapa panjang, berapa banyak muka surat? Okey, 3 muka surat ke 4 muka surat? Jadi bagaimana kita nak menguruskannya? Okey, yang pertama, bila kita menguruskan, tadi saya dah jelaskan, seperti Alia kata tadi, format esei. Ini katakan format esei, pengenalan, isi, penutup. Jadi bila kita menghasilkan satu esei, secara mudahnya, secara teorinya, kita boleh katakan pengenalan itu 3 minit saja. Kita memberikan apa yang dikatakan sebagai kita punya penyataan, stand kita tentang kehendak soalan itu. Apakah pendirian kita, pendapat kita, kefahaman kita, penegasan kita, itu kita nyatakan dalam pengenalan. Cukup mungkin 2 ayat saja. Okey. Yang kedua, kita akan jelaskan tentang isi. Itu yang paling penting. 25 minit adalah isi. Daripada 30 minit, 25 minit
untuk isi. Ya. Isi itu bukan jumlah isi, tetapi kedalaman isi yang menjawab soalan. Okay, bukan berapa isi, 5 isi ke 10 isi, tidak. Bukanlah semua isi kita nak keluarkan, tidak. Tetapi isi itu menjawab soalan. Itu yang penting. Jadi dalam isi selama 25 minit itu, contoh tadi kita ada 3 isi dia nak peranan. Jadi kita jelaskan saja 3 peranan itu dalam masa 25 minit. Dan yang akhir sekali kita simpulkan. Okey? Kita buat pengenalan, kita jelaskan isi yang dikehendaki tadi, 3 isi penting, dan kita simpulkan. Ambil mana-mana isi daripada ekonomi ke, politik ke, sosial, kita simpulkan satu isi. Ya. Okey, kemudian kita buat apa yang berlaku selepas itu. Okey, peranan raja berubah apabila kedatangan Perancis di Vietnam contohnya. Ya. Ini telah mempengaruhi, mengubah sistem pemerintahan tempatan. Itu satu contoh. Okey, kita teruskan. Ya. Okey, ini bagaimana kita nak menguruskan. Okey, saya ada satu teori bagaimana untuk kita menghasilkan, menguruskan dari segi masa tadi. Okey? Macam burger. Tahu? Lapar saya tengok. Semua orang suka burger. Saya pun dah lapar ni. Ya. Bila kita sebut burger, saya nak pelajar menjawab soalan itu macam makan sebiji burger. Ya. Sebab bila kita makan burger, banyak orang jual burger. Ada yang sedap, kurang sedap, ada yang sangat sedap. Ya. Kenapa? Sebab ini. Ya. Dari segi huraian ni isi. Burger yang sedap ada macam-macam. Ada cheese, ada salad, macam-macam sayur ada daging ke, ada sos yang pelbagai. Sudah pasti sedap. Okey. Jadi itulah juga bila kita memberi satu jawapan esei yang baik. Ya. Yang cemerlang, yang kompeten, mesti mempunyai pelbagai. Jadi huraikan sedalam yang mungkin setiap fakta. Ya. Baru kita akan menghasilkan satu jawapan yang baik. Berdasarkan pengetahuan, takulan dan juga komunikasi. Jadi gabungan ketiga-tiga format esei ini, itulah dikatakan sebagai komunikasi. Iaitu laras bahasa yang kita gunakan. Faktor pertama. Faktor kedua. Selain daripada itu, namun begitu, walau bagaimanapun, itu adalah komunikasi. Yang perlu kita masukkan dalam esei kita. Okey, kita teruskan. Baik, cikgu, kita nak tanya rakan-rakan kita. Semua okey lagi ke? Ke dah tengok burger ni rasa lapar dah semua ni? Tak fokus. Kalau okey semua bagi thumbs up sikit. Rakan-rakan kita, itu dia. Semua memberi thumbs up. Bila cikgu sebut tu, saya sangat jelas dan sangat faham. Sebab kalau satu burger bila tak ada roti atas, kita tak lengkap. So, begitu juga esei. Kalau dalam menjawab persoalan, mungkin bila tak ada pengenalan, menjadi tak lengkap jawapan yang diminta ataupun yang dimahukan oleh soalan. Baik, kita teruskan cikgu. Terima kasih, betul. Okey, seterusnya, ini kelemahan yang biasa calon lakukan. Okey, pelajar semester 3, kertas 3, 9403. Pasti sudah lalui 9401, 9402. Jadi jangan buat kesilapan yang sama. Pertama, tidak faham kehendak soalan. Itu yang saya tegaskan tadi yang pertama. Kedua, anda perlu berdialog dengan soalan menggunakan bahasa sendiri. Macam Azhar tadi dah boleh. Nampak? Okey? Baru seminit apa tak sampai sejam belajar. Okey? Jelas. Nampak? Saya harap pelajar pun sama. Okey? Yang kedua, ketiga, kelemahan yang seterusnya adalah huraian yang lemah. Okey? Umum. Yang tidak memberi makna kepada fakta yang kita dicontoh tadi. Umum dan tidak berkaitan dengan fakta atau isi yang nak diutarakan. Itu tidak menjawab kehendak soalan. Itu satu kelemahan. Itu yang tidak membolehkan mendapat markah yang baik. Jadi jawapan mesti dalam bentuk esei. Jangan guna point form. Tak boleh point lah. Tak boleh. Mesti esei ada pengenalan, ada isi, ada penutup. Itu sangat penting. Itu yang dikatakan esei sejarah. Sebab kita jawab dalam bentuk esei dalam masa 30 minit. Okey, dan satu lagi yang sangat penting, jawab tulisan tidak boleh dibaca, amat menakutkan pemeriksa. Saya takut. Tak boleh baca. Macam mana kita nak bagi markah? Kadang-kadang ada yang sampai kecil sangat. Kecil sangat ataupun terlalu cantik pun tidak boleh. Jadi pelajar, perkara-perkara ini nampak mudah, nampak remeh, tetapi ini penting. Sebab kita dah belajar setahun, beberapa purnama. Tetapi akhirnya kita tidak dapat memberikan satu contoh jawapan yang baik. Satu yang membolehkan kita memperoleh markah yang baik. Kita risau mungkin jawapannya dah terbaik, cikgu. Tetapi tidak dapat dibaca dan juga tidak dapat difahami oleh pemeriksa pun menjadi kerisauan lah kan. Mungkin jawapannya semua betul tetapi disebabkan tidak faham jawapan tu boleh menyebabkan kekurangan markah dekat situ. Ataupun kita kehilangan markah. Itu paling takut sekali, cikgu. Jadi berhati-hati. Soalan jawapan tu, tulisan tu bukan cantik tetapi boleh dibaca. Itu yang saya masukkan. Boleh dibaca dan menyenangkan pemeriksa. Okey. Saya teruskan. Baik, cikgu. Kita ambil satu lagi. Okey. Semasa di bilik peperiksaan. Ini
tip terakhir yang saya ingin sampaikan. Okay, jadi bila kita berada dalam Dewan Peperiksaan, semua anak-anak murid saya ni sama ada di Sungai Chor, di Sarawak, juga di Sabah. Okay? Pertama dan juga di mana-mana kamu berada. Pertama, bila berada dalam Dewan Peperiksaan, pertama baca semua soalan. Soalan 1, soalan 2, soalan 3, 4, 5, 6. Bila baca semua soalan, kena pastikan tak soalan, kita pilih 4 yang terbaik. Yang kita boleh jawab dengan baik. Yang kita ingat banyak fakta berkaitan dengan 4 soalan itu. Jadi kita hanya ambil soalan 4 yang kita pilih dan kita boleh mulakan yang mana. Mungkin soalan nombor 6 yang kita boleh jawab dengan baik. Kita jawab nombor 6 dahulu. Satu paling sedikit kita ingat, kita jawab kemudian. Tinggalkan dulu. Fokus yang mana kita berjawab dulu. Sebab itu boleh mengganggu kita punya konsentrasi untuk memberi markah yang baik. Sebab kita fikir lama, apa ni fakta ni? Tak ingat. Itu akan mengganggu kita punya keupayaan kita untuk menghasilkan satu jawapan yang baik. Okey, Itu dia. So sangat-sangat penting untuk semua penonton-penonton kita dan juga rakan-rakan kita di Google Meet. Macam tadi cikgu sebut 9401, 9402 dah pun berlalu, sudah menjadi sejarah. Jangan kita biarkan sejarah yang sama berulang ataupun kesilapan dia. Kita mencipta sejarah yang baru untuk akan datang. Baik, mungkin cikgu kata-kata semangat ataupun tips lah cikgu kepada rakan-rakan kita yang sedang berada di Google Meet ataupun yang sedang menonton kita dari rumah. Ni tengah nervous cikgu, tengah risau, tengah takut ni. Ya, cikgu bagi tu dah rasa dah seronok sikit dah. Tetapi masih risau selagi tak melangkah ke Dewan Peperiksaan pada esok pagi. So mungkinlah cikgu tips ataupun kata-kata nasihat cikgu untuk semua calon-calon insya-Allah. Okey. Perkara yang paling penting bila kita nak menghadapi peperiksaan, kita mesti bersedia, yakin, tidur yang cukup, besok pagi kita bangun fresh. Masih ada masa, pukul 11 kita exam, teruskan ulang kaji, lihat semua fakta-fakta yang saya katakan tadi, fakta-fakta yang ringkas, yang kita buat nota ringkas. Kita baca nota ringkas saja, bukan lagi merujuk pada buku ataupun contoh-contoh jawapan. Kita melihat keyword-keyword penting yang perlu kita ingat dan bila kita masuk ke Dewan Peperiksaan, pastikan kita menjawab 4 soalan. Jangan keluar sebelum kita menjawab 4 soalan. Dan gunakan masa sebaik yang mungkin, uruskan masa yang sebaik yang mungkin untuk kita menjawab 4 soalan dalam masa 2 jam. Okay? Dan pada yang penting dalam hidup pertama, dapatkan ilmu. Sebab mudah. Bila kita ada ilmu, hidup kita akan menjadi mudah. Okay? Itu yang sangat penting. Jadi teruskan dan saya percaya pelajar-pelajar di luar sana sudah bersedia dan mampu untuk melakukan. Okay, do your best. Kamu adalah yang terbaik. Kamu adalah pelajar yang cemerlang. Selamat maju jaya dan saya doakan kamu semua berjaya dunia dan akhirat. Itu dia. Do the best and you will get the best. Kan? Buat yang terbaik dan pastinya juga kita akan dapat yang terbaik. Ada pepatah kata siapa yang bersungguh-sungguh dia akan dapat dan siapa yang menanam pastinya dia akan menuai hasil daripada apa yang ditanam. Baik, itu dia. Terima kasih banyak kepada Cikgu Abdul Syukur Yusof, penolong kanan tingkatan 6 SMK Sungai Chor Rawang kerana sudi bersama kita pada malam ini berkongsi ilmu, berkongsi tips dan juga rakan-rakan kita di Google Meet dari seluruh Malaysia, ada daripada SMK Tun Abdul Razak, SMK Sungai Chor Rawang, SMK Bingkor Keningau Sabah, SMK Langkawi dan juga SMK Batu Kawan. Terima kasih kerana sudi bersama-sama pada malam ini walaupun masing-masing semua nervous cikgu, rasa risau ni esok nak ambil exam. Kita doakan yang terbaik kepada semua rakan-rakan kita yang berada di seluruh Malaysia, semoga dipermudahkan urusan untuk menjawab exam ataupun peperiksaan sejarah pada esok pagi. Yang penting ingat apa yang cikgu sampaikan tadi, faham kehendak soalan dan juga faham apa tugasan yang diperlukan oleh soalan tadi. Dan sampai berjumpa lagi kepada anda semua, jangan lupa untuk terus saksikan Road to Success di lain episod, di lain masa dan di lain ketika di mana pun kita berada. Ingat sentiasa membudayakan norma baru. Sampai berjumpa lagi di Road to Success STPM 2020. Assalamualaikum dan selamat malam. Cikgu telah mengajar kami. Alhamdulillah. Terima kasih. 5.3. Sehat. Tak terhingga pengorbananmu. Thank you. Ingat selalu. Terima kasih. Terima kasih padamu cikgu, jasamu akan ku kenang selalu.
KPM